Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kitab Mafatihul Khair, iaitu kunci ataupun pembuka kunci-kunci kebaikan. Jadi perbincangan malam ni pada muka surat 20 muka surat 20, muka surat yang ke-20. Nah, cuba tengok teks Arab tu, terjemah tu ada sebelah tu. Tu boleh baca sendirilah. Ni saya terjemah ni secara santai. Farrabbu ta'ala wal fattahul alim alladhi yaftahu li'ibadihi at-ta'i'in khazaina judihi wa karamihi wa yaftahu ala a'da'ihi didda dhalika bifadlihi wa adlihi. Maksudnya, maka Tuhan yang maha tinggi, dialah Al-Fattah, Tuhan yang maha membuka, Al-Alim, yang maha mengetahui, iaitu Tuhan yang membuka untuk hamba-hambanya yang taat khazanah-khazanah kemurahan dan kemuliaannya. Jadi jud ni maknanya dermawan peringkat tinggilah. Sangat dermawan, dalam bahasa Arab disebut jud. Jadi Allah akan buka khazanah-khazanah kemurahannya, kedermawanannya dan juga kemuliaannya kepada hamba-hamba dia yang taat. Dan Allah akan buka untuk a'daih, untuk musuh-musuhnya, yang sebalik daripada itu. Itu semua berlaku dengan fadlihi wa adlih, dengan kurniaan Allah dan keadilan Allah. Ini saya nak sebut sedikit dua perkara di sini. Poin dia. Yang pertamanya, Allah yang bersifat dengan Al-Fattahul Alim itu, kalau untuk hamba-hamba dia yang taat, yang sentiasa melakukan kebaikan, mungkin dalam tempoh tu ada buat silap dengan manusia, tetapi kira-kiranya silap tu sedikit saja, dan dia tidak mengekali perbuatan-perbuatan dosa itu. Dosa kecilnya ada, buat tak boleh lari dah manusia ni. Sebab yang dikatakan taat ni bukan bermakna yang tak buat dosa. Tapi dosa yang dia buat tu, makna dosa bukan dosa besar. Dan kalau dia buat pun banyak dia melakukan kebaikan, sehingga kebaikan yang dia buat itu hilang, menghilangkan keburukan yang dia buat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah sebut kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, dia akan menghapuskan kejahatan. Baik. Jadi untuk orang-orang yang taat, apa yang Allah buka? Allah buka khazaina judihi wa karami. Allah buka kebaikan. Allah buka pintu rezeki. Walaupun tak kaya, tetapi cukup untuk kehidupan. Boleh bagi kepada ibu bapa, boleh bagi pada anak, tidak merempak, tidak menjadi hamba pada manusia. Walaupun tidak kaya, tapi cukup untuk kehidupannya. Anak dia pun dapat belajar dengan baik, jadi orang, kita kata, tidak jadi jin tani. Kita tidak, itu bahasa mudah, bahasa Kelantan kita lah tu. Sebaliknya, Allah yang bersifat dengan Al-Fattah ni juga, kalau kepada musuh-musuh dia, yakni kepada orang yang engkar kepada dia, orang yang tidak dengar ajaran Nabi dia, orang yang melakukan maksiat pada dia, buka juga. Dia buka apa? Dia buka lawan kepada jud dan karam. Di sini saya sebut, maksudnya Allah akan buka kepada musuh dia tu punca-punca untuk menjadi derhaka, dan juga
punca untuk kemusnahan diri. Jadi orang-orang yang derhaka kepada Allah, Allah buka penyebab kepada kemusnahan diri dia. Kalau kaya, kaya yang merosakkan dia. Kalau berilmu, ilmu yang merosakkan dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita nak dapat kebaikan daripada Allah, satu saja, taat kepada dia. Jangan ingkar, jangan melakukan maksiat pada itu sunnatullah. Jangan kita ingat bila seseorang itu derhaka, teruk, tiba-tiba dapat harta, kekayaan, anak pun kita kata bejok-bejok. Jangan kita fikir itu kebaikan. Tapi kadang-kadang itu merupakan istidraj, cara Allah nak menyesatkan manusia. Dia bagi kehidupan mewah di dunia, anak yang baik, nampak bukan baik mana anak yang cemerlang dalam pelajaran, tetapi tak salah, misal contoh. Tapi Allah bagi kaya, itu lebih bahaya lagi. Sebab apa? Dia tenggelam dalam nikmat, yang mana nikmat tu rupanya menjadi laknat pada hati yang dimaksudkan di sini. Inilah sifat Al-Fattah. Allah buka semua. Kita kata kenapalah orang jahat tu kaya, rasuah, penuh dengan kehidupan syirik, misalnya kita kata, tapi kaya. Tuhan buka belaka. Itu mana Al-Fattah. Tetapi pembukaan itu bukan untuk kebaikan. Dan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kata hak masuk neraka, hak masuk neraka tu ramai kaya-kaya. Dalam hadis ada sebut. Orang-orang hebat-hebat, orang-orang sombong, orang-orang yang pegang jawatan besar-besar, kita kata, Nabi sebut dalam hadis. Tapi hak banyak masuk syurga ni orang-orang lemah. Ada juga hak berjawatan besar, orang elit, tapi kebanyakannya orang-orang lemah, golongan marhain. Itu ada disebut dalam hadis. Hadis itu sebagai peringatan kepada kita. Jadi kita kena ingatlah. Sebab itulah ni kita nak dua. Kita kena tanya dia, kita nak Allah buka yang baik ke? Kita nak Allah buka yang buruk untuk kita. Sebab harta ni boleh jadi kebaikan, boleh jadi keburukan. Begitulah anak boleh jadi kebaikan, boleh jadi keburukan. Ilmu boleh jadi keburukan, boleh jadi kebaikan. Kita nak mana? Kalau kita nak kebaikan, kita kena patuh syariat, kena ikut sunnah Nabi. Ini yang dimaksudnya. Sebab hak kita duk bincang dah di hadirat. Hak kita duk bincang ni kalau dalam kitab khusus 3 jilid. Sesa jilid 900 muka surat lebih. Ana pun sempat rujuk juga tadi. Ibnul Qayyim. Kalau hak bahasa Arab 2 jilid, terjemah jadi 3 jilid. Ni tajuk yang sama. Ini rakah benar ni. Tajuk dianya Miftah mana anak kunci kebahagiaan. Miftahu daris sa'adah, anak kunci negeri kebahagiaan. Kita nak dapat bahagia di hari akhirat tu, dia tulis sampai 2 jilid 1200 muka surat ni. Jadi hak ni ringkas, tapi ringkas ni pun sebenarnya kita sudah dapat banyak kebaikan. Baik, seterusnya kena faham tu. Jadi atas kita lah. Jangan kita terpedaya bila kita dapat rezeki, tak pernah buta dengan orang mewah hidup, anak pun jadi belaka. Jangan kita ingat Allah suka pada kita. Belum tentu lagi. Kena semok dulu. Apakah aku ni betul-betul taat kepada Allah? Apakah aku ni betul-betul mengikut sunnah Rasulullah? Kau kita ni semaya pun tak jaga, puasa tak buat lebih kurang je. Mari masjid mai rumah pakai dak. Kalau tak mari masjid tak maya. Kalau lagu tu tahap kita. Semua kena semok. Sebab tu hewi belaka khazanah dunia ni. Tetapi maksud tidak sama. Kepada orang Islam, khazanah dunia ni untuk keberkatan dia. Tapi kepada orang yang langgar perintah Tuhan, tidak ikut peraturan Allah, Allah beri tapi dalam bentuk untuk kemusnahan dia. Dia panggil laknat lah. Dilaknat pada harta dia, dilaknat pada keluarga dia, dilaknat pada pangkat dia. Na'udzubillah min zalik. Baik, seterusnya cuba tengok. Wa qala rahimahullah lil Fattah maknayan. Mengikut seorang tokoh besar, rahimahullah ni mana Syekh Sa'di. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di berkata, Sa'di ni seorang tokoh lah, dia sebut dah sebelum tu. Dia kata, ni kata-kata dia lagi. Dia kata Al-Fattah, mana Tuhan yang maha membuka rahsia ni, ada 2 maksud. Hak minggu lepas kita sebut dah sebahagiannya, hak ni tambahan. Yang pertama, pembukaan dari sisi Allah tu merujuk kepada makna ketentuan yang Allah buka kepada hambanya. Al-Hakam, makna Al-Hakam alladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bi syar'ih.
Maksud Al-Fatah tu mana Allah Subhanahu wa taala hukumkan di antara hambanya dengan hukum syariatnya. Wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'in, dan Allah menghukum di antara manusia dengan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat, at-ta'in, wa uqubatil 'asin, dan Allah memberi hukuman kepada pelaku-pelaku maksiat dunia dan akhirat. Itu maksud Allah buka. Maksudnya begini, kita ni sebenarnya ada setengah orang, bila dia buat kebaikan dunia, Allah beri selalu, Allah buka lalu untuk dia kebaikan. Setengah tu dah Allah tutup, Allah beri di hari akhir. Ada juga Allah tak buka. Kita kata warung tu kok bagus, maya tak tinggal, tapi kerja daripada pagi balik malam, kita kata boleh 50 riyal. Berapa 50 riyal dah ni orang panggil kaih pagi makan pagi. Kalau rumah tak nyewa lega, kalau nyewa tak lega. Kalau rumah nyewa, Allah buka sikit pada dia. Tu. Tetapi orang-orang lagu ni dia akan terkejut di hari akhirat. Tengok dia dalam riwayat sebut, dia tengok sebesar gunung pahala dia. Rupanya Tuhan nak buka sana. Setengah orang itu buka atas dunia lagi kaya, tapi hari akhirat muflis, Nabi kata. Ada juga lagi tu, macam-macam manusia. Jadi kita kena tahulah. Jadi kita nak jawab ni kita nak bincang ni, kita nak letak kita ni di posisi mana? Sebab kita sebenarnya yang menentukan nasib kita di hari akhirat. Allah hukum. Sebab tu Allah beri kebebasan kita. Mu pilih nak mana? Kalau mu pilih hak ni, mu dapat yang ini. Kalau mu pilih yang tidak baik, mu dapat yang tidak baik. Atas kita, Allah beri kebebasan kepada kita. Allah tidak paksa kita. Tetapi Allah sebut nak jaya ni, siapa dia buat salah ni hukuman dia, siapa ikut Nabi aku ni kebaikan dia dapat. Jelas. Misalnya di sini terang sebut mana kepada orang yang taat, Allah akan beri ithabah ni ganjaran. Adapun orang yang asin, orang-orang yang derhaka, uqubah, Allah akan seksa dia dunia dan akhirat. Seperti mana firman Allah, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Cuba tengok Arab lah, saya terjemah secara harfiah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yajma'u, Allah akan menghimpunkan bainana, di antara kita. Rabbuna tu kalau orang ngaji bahasa Arab, Rabbuna tu dia panggil fa'il kepada yajma'. Sebab tu terjemah dia gini, katakanlah wahai Muhammad, Rabbuna, Tuhan kita, yajma'u bainana, dia akan himpunkan kita semua ni. Mana himpun ni, mana himpun di akhirat, di padang mahsyar tu maksudnya. Semua kita ni. Bahkan di sana kita kenal nenek moyang kita. Rupanya aku ni keturunan ni. Lah ni kita tahu sekat ayah kita tuk yang kedua ketiga tak tahu dah, tak pernah jumpa dah. Dah setengah orang tu tuk dia mati awal, tak pernah jumpa. Sekat ayah dia kenal. Setengah tu tak nyedar lagi. Patu atas pada tu tak tahu dah. Hari akhirat kita akan kenal belaka tu. Jadi Allah akan kumpulkan kita. Thumma, kemudian yaftahu, dia akan buka bainana, di antara kita, bil haqqi, dengan kebenaran. Buka sini maksudnya Allah akan hukum kita. Allah akan bagi hukuman. Mana orang baik akan dapat ganjaran, orang jahat akan dapat seksaan. Sebab apa? Wa huwal fattahul alim, dialah Tuhan yang Maha membuka lagi Maha mengetahui. Hari tu hadirat, setara mananya Allah buka tu, buka habis fair manusia tu. Anda nak sebut gini biar faham ayat ni, rekah ayat ni. Anda ambil seorang contoh. Ni nak untuk pemahaman. Di hari akhirat ni, contoh maksud Allah Al-Fatah, bila dipanggil seorang naik atas stage mahkamah Allah, dalam stage semua orang tengok dia, akan dibaca kesalahan dia, sosok start daripada balik. Hak mana dia tak bertaubat, hak dia mati dalam keadaan membawa dosa tanpa taubat, dibaca setiap satu. Hak baik pun disebut juga, hak baik disebut, hak jahat semua disebut. Bila Allah buka semua ni, gapo dia akan jadi agak-agaknya. Bini kita akan tahu ni tu lelaki aku sebenarnya, anak dia pun tahu ni ayah aku sebenarnya. Dia tu tak doa anggap baik. Jadi kalau kita nak elak kita dimalukan di khalayak, di hari akhirat kena bertaubat, kena hilang ke dosa awal-awal di muka dunia. Bertaubatlah hadirat. Kalau tak saya malu besar di hari akhirat. Kalau tidak orang buka.
banyak kis-kis di dunia tak sesat, mahkamah tak boleh sesat, SPRM pun tak boleh nak teris, tapi benda tu hilang. Duit tu hilang, tapi tak tahulah ke mana hilang tu. Kau cuba pergi kunci sendiri tu ke bah duit, tak tahu tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Duit tabur masjid hilang. Hilang, duit gotu hilang, tabur haji pun hilang, tinggal tabur haji, tabur tak ada. Misalnya gotu goni hilang, gotu ada bunuh orang, tak tahu siapa pembunuh, macam-macam misteri di dunia. Semua tu Allah akan buka semua. Atas orang tu tak tinggal, walaupun sebesar zarah pun tak tinggal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga syarran yarah. Hak baik pun dia akan tengok, Tuhan buka semua. Jadi semua orang tahu sebanyak mana hak dia buat baik, sebanyak mana dia buat jahat. Itu nak ayat Al-Fatah di hari akhirat. Kalau Al-Fatah sebab ni ayat ni berkenaan akhirat ni. Oh bayangkanlah hadirat atas dunia orang kenal kita sebagai ustaz, sebagai tujuh juga pemimpin masyarakat, suami misali. Tiba-tiba bila bangkit di hari akhirat rupanya banyaklah ya bini dia pun tak tahu, anak dia pun tak tahu, anak murid dia tahu, rupanya guru ni jin pun ilik kepala. Boleh berlaku gitu. Jadi ni hadirat untuk tazkirah diri kita. Tazkirah diri kita. Jadi kalau tak sewi malu besar di hari akhirat, kena tutup awal-awal. Kalau dalam kapur kita banyak mana kita tak sesat. Contohnya orang fitnah kita, kadang kita tak tahu siapa dia memulakan fitnah. Buruk nama kita. Ada tu orang memburukkan nama kita. Akhirat semua terdedah. Oh rupanya kawan baik dia sendiri. Kawan baik dia sendiri, tikah dia ke belakang. Musnah semua kata dia. Sebab itulah hadirat, kalau ada berlaku kita sebut keburukan orang, dia kena bertaubat dengan cara bersih ke semula. Dengan siapa kita puduh dia tu. Tak boleh tak, jangan main-main pun. Ni agama ni serius. Waktu wahyu, nak serius nak Allah, nak ayatnya agama ni, dia waktu wahyu, dia waktu Nabi, dia cerita. Serius sungguh. Kitab suci, bukan main-main. Kalau kita percaya tak percaya, setuju tak setuju, itulah program yang Allah buat untuk proses kehidupan kita. Nak sampai tentu surga ke neraka tu, itulah proses yang kita kena lalui. Baik, itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, sebab tu di sini anda buat catatan. Hak tadi juga cuma anda sebut gini lah. Kalau Allah tidak hukum orang jahat di dunia, maka pasti mereka akan dihukum di hari akhirat. Orang jahat yang tidak dihukum di dunia, kadang-kadang orang jahat tu siapa mati nampak relax dia. Nah, dia tetap akan dihukum di hari akhirat kalau dia tak bertaubat. Begitu juga kita buat baik, tak ada orang hargai. Siapa mati tiba-tiba bangkit di hari akhirat, rupanya dia ni wali Tuhan. Mana tahu, boleh jadi. Semua tu hadirat, siapa dia yang dedah tu? Al-Fattah, Tuhan yang maha membuka rahsia. Baik, seterusnya ayat yang seterusnya tu, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah, bukalah di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haqqi, dengan kebenaran, wa anta, engkaulah khairul fatihin, Tuhan yang sebaik-baik yang membuka. Maknanya hak ni di dunia. Baik, cuba kita tengok sebelah tu dia ada huruf huruf. Cuba tengok muka surat 22 tu. Anda tidak baca terjemah tu, anda baca Arab. Hak terjemah tu kena baca sendiri. Orang kata nak baca di ruang tu, kitab ni tinggal masjid, beli dengan masjid kitab ni. Beli dengan masjid baru boleh buat klik. Beli dengan masjid, boleh klik bila-bila baca rumah. Kita bila-bila duk main dengan cucu teteh. Boleh baca WhatsApp ni, jaga-jaga sudahlah baca WhatsApp tu. Ni baca WhatsApp habis masa dia tu gila. WhatsApp boleh baca juga, pilih-pilih lah. Jangan baca semua je tak. Mati kita baca semua WhatsApp ni. Mai TikTok lagi lah ni nak baca tu semua dia ada. Tepuk puah saya tak suka. Popok tu klik mai duk tengok TikTok. Rapat-rapat kau ngori. Oh tepuk puah saya tak. Di masjid pun dah aku belakang popok ni dia tak ada. Syaitan akan kata begitu. Kena berhati-hati lah. Pilih-pilih. Nah tak pilih mana dia kata. Sabu, tidak faedah banyak, tak ada faedah pun. Kena pilih-pilih Baik, cuba tengok seterusnya muka surat 22 tu.
Fal ayatul ula, ayat mula-mula tadi kita baca tadi, saya terjemah tadilah ayat mula-mula tadi, qul yajma'u bainana wa bainakum, satu ayat mula kita bincang dah tu. Fal ayatul ula fatuhu bainal ibad yaumal qiyamah. Ayat yang mula-mula ni Allah dedahkan rahsia manusia ni hak ni pada hari kiamat. Wa hadza, dan ini khasah lagi, wa hadza tu makna yang kedua, fid dunya. Hak tu berkait dengan dunia. Hak mana? Cuba tengok muka surat 20 tu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatih. Itu pendedahan Allah di hari dunia, semasa kita hidup di dunia. Apa dia yang Allah dedahkan di dunia? Bi an yansural haqq wa ahlah. Umpamanya Allah tolong kebenaran dan orang yang menegakkan kebenaran. Orang yang tolong kebenaran, orang yang jaga kebenaran, mempertahankan kebenaran, Allah akan tolong dia. Mana tu? Hari dunia, semasa hidup di dunia. Wa yudhillul batil, dan Allah menghina orang yang batil, dan orang yang mempertahankan kebatilan. Wa yuqi'u bihimul uqubat, dan Allah jerumuskan mereka ke dalam uqubat, hidup yang terseksa. Baik, ana nak sebut gini. Orang yang berada di atas jalan kebenaran mungkin susah nampaknya. Hak ni hadrat, kalau kita bawa dalam bentuk kehidupan sahabat memang jelas semua. Ana ambil contoh supaya mudah faham. Siapa kalau ayat ni turun mereka awalnya berkenaan dengan sahabat lah. Zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni ramai yang susah. Ramai yang susah. Susah tu susah, siapa tak ada keluarga, tak ada rumah, pakaian pun $2, kadang-kadang setengah tu. Makan tak cukup biasa. Hak tu hak ramai ni. Jadi nampak susah, tetapi mereka ni adalah orang panggil nasirul haq, yang mempertahankan kebenaran. Walaupun mereka susah, makan pun ada setengah sahabat tu makan watama 3 hari, dia kata jadi pedih perut. Ada setengah tu sahabat Nabi makan watama, lepas tu tak ada watama, makan pucuk-pucuk kayu. Siapa ada setengah dia kata kita berok pun tai kambing. Noyak sahabat susah. Ini dalam riwayat. Biarlah, kalau saya nak sebutnya, kesusahan sahabat itu telah cuba dimanipulasi oleh pokok munafik dengan dia goda sahabat. Boleh dia ikut Muhammad tu, boleh ke dia? Mu dia ikut Muhammad wi ke dia? Wi wah tamah ya. Susah hidup mu, baju pun tak saling. Sebab Nabi pun susah juga. Nabi bukan senang. Cuma tidak kaya, tapi tidaklah miskin. Supaya orang lain juga. Tak apalah saya nak ayatnya. Bila pokok munafik cuba nak supaya sahabat ni jadi, orang panggil jadi murtad lah. Kalau kamu tinggal ajaran Muhammad, kamu duduk sama kami akui kerja yang bagus, kami akan beri rumah pada kamu ada pendapatan, kamu boleh hidup senang-senang. Kenapa kamu sanggup susah ikut Muhammad? Apa sahabat jawab? Sahabat kata, siapa kata kami susah? Kamu nampak baju kami tak bertukar bertahun-tahun, lusuh nampak, itu bukan kesusahan. Kami boleh makan. Sebab tu sahabat-sahabat ni bila pergi perang ke tak, pergi dengan perut ikat ada, perut ikat tak batu dua pergi perang. Tapi apa jadi ada kekuatan? Sebab Allah tolong, Allah buka. Maknanya hati mereka jadi kuat kerana mereka bersama kebenaran itu. Siapa yang buka tu, kalau Tuhan tak buka tak sanggup kejadian itu. Kita semua ni hadirat jadi Islamnya, kena hargai Islam ni. Kalau kita tengok orang tidak Islam kat macam-macam kau kulit yang berlaku, benda yang tidak menasabah. Kita orang Islam ni hidup tidak seperti binatang, seperti manusia. Sebab inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Orang yang ikut Al-Quran, duk ngaji Al-Quran, duk tadabbur Quran, ikut ni cara duk ngaji, orang panggil ilmu-ilmu Al-Quran, Allah akan angkat dia jadi cemerlang. Walaupun dia orang kampung biasa, tidak nampak bodoh hidup. Kalau anda nak cerita panjang, anda sebut dah minggu lepas ya. Setengah tu ada tu orang Islam juga, tapi terpesong sampai setahun sekali mandi dengan tai lembu. Sekapung dia anggap tai lembu ni ada gini keramat. Dia anggap secara akidah mandi tai lembu ni memberi kekesan yang positif dalam hidup. Dia boleh anggap ni tai lembu tu, lembu pun tak ni tai dia. Nah, pelik. Ni ada dalam siaran TV pada satu kampung. Tak sebut mana lah, di kawasan Nusantara kita juga lah. Tapi orang Islam tak ada dah. Air merah tak mandi dah. Air kotor sikit tak mandi dah. Sebab apa? Bersih. Sebab tu dalam kitab mana-mana orang Islam dia bermula dengan taharah, bersih. Mesti kena bersih orang Islam ni. Bertuah kita jadi orang Islam. Itu.
Tetapi orang-orang yang menjadi pendokong kepada kebatilan, Allah hina dia. Walaupun apa kaya apa hidup tak senang. Tak tenang hidup sebenarnya. Jadi mana-mana orang kaya, orang ada harta tiba-tiba tak tenang, dia kena ingat perbincangan kita, dia kena ingat apa dia tak tenang walaupun dia kaya. Serabut perut. No. Tu. Kena ingat tu. Jadi kita kalau hidup kita tak tenang, kena siasat selalu. Apa hari ni jadi tak tenang? Mesti ada tak tenang. Sebab orang beriman dia mesti tenang. Tu. Kena ingat tu. Hak ni sebenarnya kalau mengikut ulama, orang kita kata apa dia kita kata? Macam penanda aras lah. Orang lain kata keyword ya, penanda aras, kunci. Kalau kita rasa serabut tu ada tu tak kena tu. Sebab itulah Allah SWT ajar Nabi. Kalau kita baca dalam fiqh sirah, Allah kata aku tahu mu ni susah hati. Ni khususnya pada 3 tahun pertama gerakkan dakwah Nabi di Mekah. Allah kata bila mu rasa yadhiku fi sadri, bila mu rasa sempit dada nak menghadapi pokok kafir, moga zaman Mekah ni ada dah 3 tahun pertama puluh-puluh hari ya masih Islam. Allah kata fasabbih bihamdi rabbik, bila mu rasa susah hati mu bertasbihlah, memuji Tuhan kau. Kemudian kamu sujud banyak, yakni kamu semaya. Maknanya bila kita rasa serabut, rasa tak tenang, kena tasbih, kena baca Quran, kena semaya. Kita buat keadaan gitu. Sebab kalau kita tahu kita akan luah kepada bini kita, luah pada anak kita, luah pada kereta kita, tutup kereta cabut asal. Dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi Allah ajar kepada Nabi, kalau mu susah hati, yadhiqu sadr, mu rasa sempit dada, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbihlah memuji Tuhan kau dan jadilah kamu orang-orang yang sujud, yakni semaya. Maknanya zikrullah itu menenangkan kita. Kena ingat ni. Ni lah. Sebab kita ni manusia, tak suruh iyalah juh tak mana punya ada buat dosa tu. Kalau ada orang kata dia kata saya tak ingat saya buat dosa. Ambo tu nak buat natu lagi. Agak-agak kita pergi cari nak buat natu, dia kata ambo seorang tak tahu orang lain tapi ambo tak ingat, rasa tak pernah buat dosa ambo. Kalau ada orang kata gitu, anda sebanyak orang gitu tu. Kalau ada orang kata gitulah, tak ada orang kecek gitu dah. Tak suruh juh tamu dia tak akan kata. Kalau kata juga soh ada tak kena tu. Kena itulah, kena cek. Baik, seterusnya. Tu makna yang pertama. Makna yang kedua, maksud Allah membuka, Allah Al-Fattah maksudnya fathuhu li ibadihi jami'a abwabil khairat. Qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nas min rahmah fala mumsik. Makna yang kedua, maksud Allah sebagai Tuhan yang membuka rahsia kepada hamba-Nya, maksudnya Allah buka kepada hamba Dia jami'a abwabil khairat, semua pintu-pintu kebaikan. Seperti mana Allah berfirman, apa-apa yang Allah buka kebaikan kepada manusia berupa rahmat, ataupun saya terjemah gini lebih mudah, apa-apa rahmat yang Allah berikan kepada manusia, asalnya benda tu terkunci, benda tu tersembunyi, Allah buka sehingga orang dapat ambil rahmat. Fala mumsik, tidak ada orang yang boleh menyekatnya. Kalau Allah buka kepada kita pintu ilmu, tak ada orang boleh sekat ilmu untuk kita dapat. Kalau Allah buka pintu rezeki kepada kita, tak ada siapa dia boleh sekat. Mari ikut mana saja rezeki. Bila Allah buka rezeki kita, boleh anak 10 orang, tak usah rakyat lagu mana pun, mesti boleh. Nak ayatnya bila Allah buka. Tapi bila Allah tak buka hati hadirat, tak cakap buat apa Cina buat rawat habis beratus ribu, tak boleh anak. Akhir sekali pergi anak kucing. 10 ekor pergi anak kucing. Kaya jangan kira lah dia. Kucing Parsi beribu-ribu seekor dia beli. Enggak dia kontraktor. Tak boleh, tak cakap dah buat. Habis doktor raya. Buat tak jadi. Orang kapur kita bila-bila jalan begitu dia boleh anak 10 tu. Dah Tuhan nak buka. Bila-bila jalan kena faham molek tu sastra Kelantan tu. Mana bila-bila gitu ya kita tak sungguh mana tu. Boleh 10 anak. Dah Tuhan nak buka. Kan ayat dah dulu kita dicucuk teri ada 15 hari anak. Dia seorang pun anak.
Bukan kata pakat dengan orang lain dia. Dia seorang 15 orang. Anak hanya dia makcik mutua dia masa ada jumpa dia. Dia cucu tegi. Jauh kat lah masuk dia tegi. Kata makcik, ni kau hamu apa dia kau hamu 15 tahun. Anak pergi jumpa dia anak 15 dia boleh kerja lagi, kerja kapung. Tok laki dia tak ingat nama ke dia. Tok laki dia Tok Ngulu kapung tu. Cucu tegi. Nak ayat buih bila Tuhan nak beri rezeki. Ni maksudnya. Tapi bila Tuhan tak sibui, kadang-kadang Allah nak beri rezeki anak orang kampung buta huruf, anak mai bisa ngaji jadi profesor, kerja habis orang kampung tu dia seorang boleh PhD misalnya, boleh laku. Ayah dia pelagaya, ingat ada sebut yang lepas, anak jadi tunggu nyemalih ayah dia nyagola, ayah dia kesedak-sedak, tengok tak ada lepas ikut ayah dia. Anak dia kata ni ayah bakal pok leh pula Melanga, semulih-mulih boleh Melanga. Tu falsafah anak dia. Anak dia ngaji pondok. Nak ayat ni hadis bila Tuhan buka ni kita tak suka. Di kebaikan tak ada biar ana sebut ni kebaikan dia. Yalah, ana sebut gini mudah. Tak boleh sebut terai sangat yang cuba cari. Dia ni kira tak erti baca, tak erti nulis lah. Tapi anak dia jadi semua. Mudah cerita rekahnya suami dia pun dia tak boleh tumpang. Betul-betul dia sendiri. Siapa orang kejut belaka. Allah buka berdoa. Jadi lepas saya mesti belakang anak dia. Dia kawan mak saya juga seminggu duduk sekapung ni. Dia pun dia buat aja. Tengok bila Allah nak buka kebaikan kepada dia, Allah bisa ya kebaikan bagi dia. Istiqamah. Dia lepas ngari anak dia, kalau sebelum orang bang ngari tak kelik, dia ratal. Dan dia buat sungguh. Beri anak dia walaupun mak dia buta huruf. Mak dia takut dan bukan takut saja, bila mungkin masa kecil takut, bila besar jadi hormat. Siapa anak dia kata kalau tikih tidak mak dia tak jadi gini, dia rotan dia. Sebab apa? Sebab dia susah main ngorek. Dan siapa anak dia berjaya semua, dia tunggu anak dia baca. Dia tak boleh baca dalam bilik, dia nak tengok anak dia baca di ruang tamu, mesti baca luar. Tak boleh nak nipu lah. Kalau dalam bilik boleh jadi main ke lain. Suami dia tak boleh tupai sikit habis. Dia ni buta huruf. Dia sebut ke mak saya, dia kata kita nak mengajar tak erti. Akhir sekali dia fikir nak buat lagu mana. Akhir sekali suruh nak baca di ruang tamu, dia tunggu, dia pegang rotan tunggu. Sepuluh Nabi Sulaiman dia pegang tokak. Seolah-olah begitu. Anak dia, beberapa orang anak dia tu mengaji dengan saya. Saya nak ayatnya hadirat. Ialah bila Allah nak buka kebaikan kepada orang tu, jadi semua anak dia. Mak dia buta huruf. Kalau anak nak sebut ke ayah dia ni kat, masuk G tu G lah, mudah gitu sebenarnya. Ayat tu kadang-kadang Allah buka hati lah. Anak pun kadang-kadang kita bila kita baca ni kan, kata lagu tu. Gak kalau kita baca dalam sejarah banyak lagi. Lama mana sahabatnya asalnya keturunan perampok, tiba-tiba bila masuk Islam jadi pejuang, mati syahid. Lama mana? Benar-benar gitu hadirat kerja siapa tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita belajar ni, tujuan kita ni nak ditulis untuk pendidikan kepada kita. Kita kalau nak kebaikan kena ikut arah Allah. Allah mengarah ke kita buat sesuatu melalui Nabi dia. Allah tidak direct arah pada kita, tak, dia melalui Nabi dia. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad lah. Sebab tu bagian, sebab tu di sini ana catat, di sini ana buat catatan hadirat. Okey, bawah tu kita baca bawah kan. Cuba tengok bawah tu penting kan. Okey, cuba tengok teks Arab tu, muka surat 22 tu lah. Yaftahu li ibadihi manafi'ad dunya wad din. Allah membuka kepada hamba dia faedah-faedah dunia dan agama. Di mana Allah membuka bagi orang yang Allah khususkan mereka untuk dapat lutf di mana rahmatnya, wa inayatih, dan keprihatinannya. Aqfalal qulub, maknanya kunci hati. Mana hati yang terkunci itu jadi terbuka. Banyak bila Allah nak beri kebaikan pada seorang, jadi terfikir nak buat benda ni, semua baik-baik berlaku. Semua baik-baik berlaku. Ana jumpa cerita ni di Selangor lah, di satu kapal di kawasan Paya Jaras tu. Dia tidak kaya, tapi dia mari mikir bila dia dengar orang mengajar kata buat baik ke anak yatim ni jadi mudah masuk syurga. Dia orang kapal biasa. Akhir sekali dia pergi anak dara dia, anak yatim, dia tanggung 100%, 3 orang. Dia agak-agak dengan amal yang baik ni, dia dapat kebaikan di hari akhirat.
Saya puji dia. Tengok tu bila Allah bayangkan kata tak. Bila Allah nak buka kebaikan kepada dia jadi orang panggil tu perasan nak buat. Jadi timbul idea nak buat gitu. Orang kaya tak timbul tu tak buka kadang-kadang. Duk kedekut hang kat situ. Nah. Orang bukan orang miskin, bukan orang senang dia tu jual pasal malam ya. Jual pasal malam. Tapi mari tu buka. Ni makna bila Allah nak kebaikan pada seorang itu Allah buka manafik banyak kebaikan. Jadi nampak benda tu. Jadi hak berat bagi orang lain, ringan bagi dia. Jangan main hadirat. Allah ni bila dia nak beri kebaikan pada orang, kita tak ada nak mikir. Tak ada nak mikir. Misalnya masjid Tok Nali, Tok saya cerita. Buat masjid Tok Nali tu. Orang-orang miskin turut menderma, setengah-setengah orang miskin. Jadi terbuka kita hati. Nak buat lagu mana ni? Kita nak buat masjid ni. Zaman Tok Nali. Orang Tok saya cerita. Orang-orang miskin ni tak boleh nak derma. Akhir sekali nyak pergi kaut tanah di rumah dia buah lebih pergi buat nambung. Buat nambung untuk buat tapak masjid Tok Nali. Biarlah aku tak boleh duit pun. Dia pergi tanah 2-3 beldi seorang. Orang-orang miskin ni. Mana tanah dia ambil? Dia korek tanah dia. Bukan wis lori belum bayar parak lah. Ambil 2-3 beldi pakat genam. Hadirat kena ingat hadirat. Dalam hadis Nabi sebut kalau nilai hak kita bui untuk masjid sebesar burung kota, gak 3 beldi lebih pada burung kota. Burung kota lebih ke burung puyuh gitulah. Tu ya derma kita untuk masjid. Padat dah kadang-kadang tu. Tuhan ganda jadi boleh masuk surga dah. Kalau kena molek. Setengah tu 3 beldi, setengah tu 1 beldi. Hak saya nak sebut di sini bila Allah buka kepada manusia pintu kebaikan, dia jadi nampak kebaikan. Tapi setengah orang piti banyak pun tak tahu nak pergi ke mana. Dia tanya kita pula, nak buat mana piti banyak ni? Kita kata aku pun tak tahu. Nampak doa tolu. Nak buat mana tu tak buka. Paling tidak dia taja bola. Dia taja orang main bola. Piti banyak saja. Tengok. Tu tak buka. Padahal hadrat Abwabul khair pintu kebaikan sangat, tapi tak nampak apa tu. Sebab Allah tak buka lah tu. Nasib lah malah lah orang tu. Orang miskin pun Tuhan buka pintu kebaikan. Tiba-tiba orang kaya tahu semua Tuhan tak buka. Tu atas kita, atas nilai kita. Sebab tu kena minta sama dia. Kena minta sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setiap kali semaya Nabi doa dan Nabi suruh kita doa. Allahumma ya Allah ya Tuhan aku, a'inni mana? Tolong aku. Ala syukrik untuk aku bersyukur padamu. Ala zikrik untuk aku sentiasa ingat pada Engkau. Wa syukrik dan untuk aku sentiasa menghargai nikmat Engkau. Dan wa husni ibadati dan tolong aku biar aku melakukan ibadat dengan paling berkualiti. Kena minta sama tu lepas maya tu. Kena minta sama. Sebab Nabi minta, Nabi amal dan dia suruh kita buat. Kalau tak ingat aku Arab, aku Melayu, ya Allah tolonglah aku supaya aku boleh sentiasa ingat kepada Engkau. Tolonglah aku dalam hati kita. Kalau tak sebut mulut, ya Allah tolonglah aku supaya aku dapat menghargai jasa-jasa dan kebaikan. Ya Allah tolonglah aku supaya aku dapat melakukan ibadat dengan kualiti. Ibadat yang berkualiti itu man ihsan fi ibadati. Kalau kita tidak buat gitu, tak ada usaha ke arah itu, bila Allah tutup pintu hati kita, kita tak nampak geriah molek kita kena buat. Tutup habis. Sudah kau orang lain, orang miskin pun nampak kebaikan depan mata dia. Ni tak. Hak paling berat laginya, akan datang kita akan jumpa, dia jadi hak buruk tu dia nampak baik. Ni besar lagi ada. Benar hak tak molek dia nampak baik. Ya buat hak tu dia nampak molek. Benar hak molek dia nampak tak molek. Kalau kena hak tu, ulama kata dia sudah tukar mata hitam duduk tepi, mata putih duduk tengah. Dia tengok tak serupa dengan orang-orang baik. Parah. Tapi tak ada buat kita mata gitu. Kalau ada mata gitu ana royak kana pun nak tengok ni. Jadi mata hitam duduk tepi. Tapi kalau ada semua yang kata ni berat nak dajal ni, jangan kata gitu. Waktu kecacatan tu, waktu perumpamaan saja, lama jumpa ngerti. Mereka kata ada Ustaz. Memang tengok mata putih duduk tengah, mata hitam duduk tepi. Jangan kita kata inilah dia maksud alin aku, jangan kata gitu. Anda sebut sana itu, ulama sebut oleh kita isyarat pada seseorang yang sudah rosak fungsi hati. Gapo dia fungsi hati kita ni? Ulama kata kalau tangan untuk kita pegang sesuatu, untuk kita angkat kaki untuk jalan,
Mata untuk melihat, telinga untuk, hati untuk apa? Semua dalam kitab sebut berdasar pada Quran hadis, ulama buat kesimpulan hati ni untuk ibadat pada Tuhan. Itu asal dia. Tangan untuk menyentuh, mata untuk melihat, semua anggota ada fungsi dia. Hati apa fungsi? Ibadat pada Allah. Satu, hak besar, kesurat. Hak Nabi sebut agak khusus sikit, hati ni adalah penentu baik kehidupan manusia. Kalau hati baik, maka tangan baiklah. Nabi kata inna fil jasadi mudghah fa in salahat salahal jasadu kulluh fa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kan Nabi sebut tu, dalam diri kamu ni ada seketul daging, sebenarnya darah beku tu, darah beku. Kalau baik dia baik seluruh anggota, kalau rosak dia rosak seluruh anggota. Ala wahyal qalb, itulah hati nurani manusia. Kena jaga molek tu. Hak ni kita nak bincang, nak bincang itulah. Maknanya hak kita nak bincang sebenarnya kita nak bincang dengan hati kita sendiri, bukan nak bincang dengan hati orang lain. Jadi bila kita baca kitab ni, jangan tengok hati orang, tengok hati kita. Lagu mana aku ni sebenarnya? Oh, kalau tidak berat hati hadirat kita ni. Oh, ni panjang juga ni, kalau anak-anak hurah ni kena bincang minggu depan ni. Oh ni yaftahil ibadi ni, sebab anak ada buat catatan juga ni. Apa maksud sebenar kata-kata ni? Sebab ni matan ni. Matan ni maknanya kata-kata yang maknanya ringkas. Tapi bila dihuraikan je, ni. Ini kita bincang semula di bawah al-makna tsani muka surat 22 tu. Sebab kalau nak bincang tu tak sempat ni. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan sedikit perbincangan pada malam ini memberi kesan pada kita. Masing-masing kita pakat-pakat usahalah membaiki kehidupan kita supaya kita dapat kebaikan di hari akhirat. Mendapat redha Allah, mati dalam keadaan dapat mardatillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.